Peranan dan kebijaksanaan kerajaan amat diperlukan dalam isu kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Justru penubuhan Suruhanjaya diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes berkenaan amat dialok-alokkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penawar, Fauziah Misri menegaskan RCI itu satu keperluan untuk merungkai segala persoalan. Saya berasa sangat tercabar dan sedikit terkilan atas keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ di atas keputusan memberi Pulau Batu Putih kepada Kerajaan Singapura. Memandangkan jarak Johor ke pulau tersebut hanya 14 km, sedangkan Singapura jaraknya 46 km. Saya berharap adalah sesuatu usaha daripada kerajaan hari ini untuk mengembalikan maruah serta martabat maruah dan kedaulatan negara kita. Sementara itu, Adun Tanjung Surat Aznan Tamin mencadangkan supaya dilakukan pemetaan perairan. Ia bagi membantu nelayan mencari hasil laut di kawasan yang sudah ditumpukan tanpa mengganggu gugat perairan negara jiran. Kerajaan negara kita, kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Singapura hendaklah berunding secara baik, terutama dari segi pemetaan perairan antara Malaysia dan Singapura. Seperti sedia maklum, masih lagi tak ada muktamad terhadap pemetaan perairan Malaysia dan Singapura ini disebabkan saya tak pasti kenapa, dan saya harap adakan sedikit rundingan yang menyaksikan bahawa kerajaan Malaysia dan juga Singapura dapat bersama-sama bersetuju tentang pemetaan perairan. Saya juga mengharapkan agar pasukan maritim kita juga sentiasa berada di kawasan yang berdekatan kerana ini melibatkan beberapa isu negara. Sementara itu, nelayan di Pengerang meluahkan kesukaran mereka menangkap ikan di perairan berhampiran di Pulau Batu Putih. Masa kita jaring beranyut, dia sampai lajak ke Tompok Utara, Tiu, orang panggil Tiu. Itu kawasan kita tu. Dia lajak ambil sana. Dia memang selalu, dia tak kira, dia tak tahu orang tengah angkat jaring ke, orang tengah rentan jaring ataupun orang tengah buang awai apa semua. Dia tak kira tu. Dia janji dia empet, dia tanya je, dia ambil gambar. Kadang dia suruh keluar. Pendapatan mereka dahulu boleh menjangkau 5 angka, namun kini ibarat kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Selain dihalau, kawasan pencarian yang semakin mengecil menyebabkan penyusutan rezeki lebih 50%. Kehadiran kapal hantu yang berlabuh juga mengancam rezeki nelayan. Nelayan kita, memang kita ni nelayan pesisir pantai, kita ingin pun maju macam kawasan kita kan. Kita ingin menjadikan satu kita ni walaupun nelayan pesisir pantai, nelayan moden lah. Yang cukup kapal apa semua. Tapi bila kalau kita pendapatan kita kurang, macam mana kita nak jadi nelayan moden? Kita harap kerajaan ke ataupun mana-mana NGO boleh membantu kita lah pada nelayan yang kecil ni. Rintahan mereka juga telah disuarakan kepada wakil rakyat. Banyak isu dibincang dan mengharapkan keputusan positif demi periuk nasib nelayan. 84 warga asing diberkas dalam serbuan Jabatan Imigresen Johor di sebuah kilang komponen di Senai Kulai pagi semalam. Pengarahnya Baharudin Tahir berkata, mereka berumur 20 hingga 47 tahun itu didapati tidak memiliki pas atau permit sah selain tinggal lebih masa. Tangkapan melibatkan 69 lelaki warga Bangladesh, 7 lelaki warga India, 4 lelaki warga Sri Lanka serta 2 lelaki dan 2 wanita warga Myanmar. Turut ditahan seorang wanita tempatan berumur 42 tahun kerana melindungi warga asing. 2 notis hadir ke pejabat juga dikeluarkan kepada individu terlibat bagi membantu siasatan. Operasi melibatkan 100 pegawai imigresen memeriksa 328 pekerja kilang. Tindakan diambil mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 kurungan Akta 155 selain Peraturan 39 kurungan B Peraturan Imigresen 1963. Jualan agromadani di Melaka catat nilai jualan 3.5 juta ringgit sepanjang tahun lalu. Ia melalui pelaksanaan program itu di 304 lokasi seluruh Melaka.
Fama Melaka dalam kenyataannya memaklumkan program itu juga mencatatkan nilai penjimatan lebih 1.25 juta ringgit kepada 250,000 isi rumah. Untuk tahun ini, Fama Melaka dipertanggungjawabkan menyelaras 400 kali penganjuran program jualan agro madani di negeri ini dengan sasaran nilai jualan 4 juta ringgit. Setakat Januari, sebanyak 24 program jualan agro madani telah dianjurkan dengan nilai jualan RM400,000. 132 kenderaan diambil tindakan atas pelbagai kesalahan dalam Ops Bersepadu yang dilaksana JPJ Melaka malam tadi. Sebanyak 275 notis dikeluarkan dan daripada jumlah itu, 239 kenderaan dikenakan saman JPJ kurungan P22. Pengarahnya Muhammad Firdaus Sharif berkata kesalahan melibatkan 118 kenderaan persendirian, 13 kenderaan barangan dan 1 kenderaan perkhidmatan awam. Membuat nilai selamat untuk mengawal sikap pemandu dan mengurangkan risiko dan kecuaian dan juga kemalangan jalan raya. Daripada sebanyak 755 buah kenderaan yang diperiksa malam ini, 132 diambil tindakan di mana melibatkan 118 buah kenderaan bersendirian diambil tindakan. Ops Bersepadu dilaksanakan di Lebuh Alur Gajah Melaka Tengah, Jasin AMJ Melaka. Ia turut melibatkan Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dengan keseluruhan kekuatan anggota seramai 86 orang. Kali pertama memasuki kompleks Al-Saadah terasa seperti berada di negara China. Tetapi sebenarnya ia adalah tempat mendalami ilmu agama untuk saudara baharu, khususnya masyarakat Tionghoa, selain tempat ibadah bagi umat Islam. Ikuti laporan wartawan JAKIM Leila Zain menceritakan keunikan kompleks Al-Saadah di Seremban Negeri Sembilan. Berkeluasan 1.78 ekar, Kompleks Al-Saadah dibina pada awal 2008 dengan peruntukan 7.76 juta ringgit daripada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, Jauhar dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Berkonsepkan seni bina masjid di China, ia membuktikan Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia tanpa mengira kaum dan keturunan. Apabila reka bentuk bangunan Kompleks Al-Saadah ini seperti mana reka bentuk masjid-masjid di negeri China akan memberi satu implikasi kepada jiwa masyarakat, terutamanya masyarakat China. Inilah keunikan Islam, tidak membezakan, dan Islam itu bukan untuk orang Melayu. Islam itu adalah untuk semua bangsa dan semua manusia. Menara seakan-akan pagoda Cina setinggi 7 tingkat menjadi tarikan utama. Malah ukiran dan hiasan tulisan kaligrafi yang diimport khas dari China menambahkan lagi nilai estetik dan keunikannya. Menariknya dekat sini, ada beberapa perkara yang mungkin orang tak tahu. Dia bila tengok kompleks ada, kadang-kadang orang lalu kita letak kat masjid Rahat, dekat jalan Rahan, orang tengok macam masjid kau apa kau sebab nama perkataan kompleks tu. So jangan bimbang, kompleks Saadah ni dia seakan-akan memang masjid pun, cuma kita tak namakan masjid sebab perkhidmatannya sama dengan masjid-masjid yang lain. Kita ada solat Jumaat, kita ada solat harian, kita ada kelas harian, kelas untuk mualaf pun kita ada, aktiviti mualaf pun ada, tak ada masalah. Kemudahan prasarana yang lengkap, reka bentuk menarik dengan ruangan taman dan lanskap mendamaikan, kompleks ini menjadi inspirasi kepada umat Islam untuk beribadah dan mendalami ilmu agama bagi saudara baharu. CD Mania ni memang kalau kita tak tahu memang kita rasa dekat Beijing lah, tinggal kat Beijing lah kan. So jadi saya rasa pun ni pun boleh jadi satu tempat pelancongan lah di Negeri Sembilan ni kan. Kompleks Al-Saadah ni menunjukkan nilai estetik Cina yang amat tinggi dan saya amat kagum dengan kompleks ini kerana ia mempunyai satu orang cakap kepada keterbukaan elemen dalamnya. Terbinanya Kompleks Al-Saadah yang bercirikan seni bina Cina ini membuktikan bahawa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa paras dan keturunan. Sebaliknya, ketakwaan kita kepadanya yang Maha Esa. Leila Zain, laporan JAKIM untuk RTM.